الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Surau Taman Muda. Apa nama surau ni? An-Nur. Surau An-Nur. Serupa dengan Masjid Kampor. Masjid Kampor pun Masjid An-Nur. Surau An-Nur. Patutlah bercahaya-cahaya apa dia. Rupanya nama surau pun An-Nur. Yang berbahagia tuan-tuan, perempuan ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para ustaz, ustazah, pemimpin-pemimpin tempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi dalam keadaan bernyawa. Tak ada lagi yang padam. Dapat kita diberi peluang oleh Allah untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki akidah kita, menambah baik lagi amalan-amalan kita, menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita, membetulkan ibadah-ibadah kita, dan memperbaiki akhlak kita supaya menjadi orang yang terbaik. Makin hari makin baik, makin lama makin baik, makin tua makin baik. Jadilah kita ni macam madu. Madu makin lama makin pekat, makin lama makin berkhasiat, makin lama makin berguna. Jangan jadi macam tebu. Tebunya mana? Makin ke hujung makin tawar, makin ke hujung makin tawar. Hujung sekali paling tawar. Kalau tawar benar panggil apa? Lesor. Dah lesor tu dah tawar benar tu. Kita ni pun habis tu juga. Makin tua makin takutkan Allah Ta'ala. Makin tua makin baik ibadah kita. Makin tua makin elok akhlak kita. Makin tua makin sempurna kelakuan kita di sisi Allah Ta'ala. Bukan di sisi manusia, di sisi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nanti kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik, zahir dan batin. Ini yang kita ngaji kitab ni, supaya kita dapat hidayah, supaya dapat petunjuk. Kerana kita ni sekarang ni dalam perjalanan. Kita ni semua ni salikin. Apa arti salikin? Orang yang dalam perjalanan. Semua kita ni berjalan belaka. Nak ke mana? Berjalan nak ke mana? Nak balik kampung. Kampung kita di mana? Di akhirat. Kita ni semua nak balik di akhirat. Di akhirat ada dua tempat. Satu tempat nikmat, satu tempat sangsara, tempat azab. Nak yang mana? Tempat nikmat. Jadi sebab kita nak memperbaiki diri kita ni. Akidah nak betul, ibadah nak baik, ibadah nak banyak, nak cukup, nak sempurna, nak ikhlas. Ya, akhlak pun nak bagus. Mana meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita belajar ni. Mudah-mudahan kita dapat semua itu. Dan berjayalah kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.
Alright, muka surat berapa? 83. Baik. 81, 83. Baris yang ke berapa? Maka syahadan. Berapa? Berapa baris dah kata? 4 baris dah kata. Okey, syahadan. Syahadan tu artinya apa? Bermula. Kadang-kadang kita jumpa dalam kitab ni syahadan bermula. Syahadan bermula. Artinya siapa lah tu? Syahadan pun bermula pun syahadan. Tapi kita orang Melayu tak apa. Kerana biasanya ada berulang-ulang. Ya tak? Gilang, gemilang. Gemuk, gedempul. Kurus, kering. Lagi apa? Tinggi, lampai. Putih, melepah. Hitam, legam. Kasut, but. Sudah kasut tu but pula. Baju apa? Baju kot. Dah lah baju kot pula. Pintu pagar. Ada pintu pagar pula tu. Ataupun pintu gate. Lagi teruk pintu gate katanya. Itu orang Melayu. Sebab itu kalau kita pergi sekolah, kita akan belajar satu bahagian dalam bahasa Melayu tu namanya apa? Perkataan berganda. Ada tak perkataan berganda? Dia minta dengar di sekolah ke tu? Ini cikgu sekolah ni tau. Dalam bahasa Melayu ada satu jenis pelajaran namanya perkataan berganda. Dalam bahasa Inggeris tak ada. Bahasa Inggeris dia plural aja. Tapi bahasa Melayu ada berganda. Okey. Jadi syahadan. Apa arti syahadan tadi? Bermula. Syahadan artinya bermula. Hendaklah engkau kemudian daripada sembahyang isyak itu. Kita dah masuk isyak. Tadi yang atau bulan sudah kita bicara tentang aktiviti selepas sembahyang maghrib. Apa sembahyangnya? Lepas maghrib tu, ba'diyah, lepas ba'diyah apa? Sembahyang apa? Hifzul iman namanya. Lepas tu sembahyang istikharah. Lepas istikharah sembahyang hifzul iman ma'al awwabin, atau yang lain-lain yang dianjurkan oleh ulama-ulama. Khususnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Itu dah habis. Sekarang sampai kepada isyak. Orang pun azan isyak. Kemudian sembahyang isyak berjemaah. Kemudian lepas itu jangan sibuk hal lain. Jangan sibuk nak balik. Kenapa sibuk nak balik? Kenapa sibuk nak balik? Pasal di rumah ada apa? Ada kotak bingung. Tak tahu dia apa kotak bingung. Siapa tak ada kotak bingung di rumahnya angkat tangan. Siapa rajin tengok kotak bingung, dia jadi bingung lah tu. Ramai ada orang bingung. Tengok jari saya ni. Ramai ada orang bingung. Ramai. Tengok ni. Ramai orang bingung. Masuk tak saya cakap ni? Masuk juga. Kerana kita rajin benar tengok kotak bingung. Jangan. Jangan terlampau sangat dan tengok kotak bingung. Sekali tak apalah. Jangan masghul, artinya jangan nyebuk. Jangan engkau masghul pada waktu itu dengan berhikayat yang sia-sia. Tengok kotak bingung tu sia-sia lah. Tengok pendekar bujang lapuk, tengok musang berjanggut, tengok madu 3, nengok Mr. Bean, nengok Maharaja Lawak, semua sia-sia. Apa faedahnya dunia ni? Tak ada apa faedah. Dunia pun tak ada faedah, akhirat pun tak ada faedah. Kalau nak tengok apa? Ceramah agama, video ceramah agama. Tak apa. Tengok komputer, YouTube, ada tak? Ceramah agama dalam YouTube? Ada. Ceramah Ustaz Azhar Idrus, tengoklah. Ini ceramah agama oleh Dr. Zaharuddin tengoklah. Type aja benda tu. Ada seorang ustaz tu 1000 lebih video ni ada dalam YouTube tahu. 1000 lebih video ni. Type aja namanya. Keluarlah video ni.
Sekarang ni dah 1157 video ni. Dari perintah berapa belas tahun sudah. Tahu nama ustaz tu? Tak tahu nama ustaz tu? Type je namanya. Apa namanya? Ibrahim Istar. Ya. Macam-macam tajuk ada tu. Barulah ada faedah. Ini apa faedah? Siapa ada YouTube tak ada menengok ceramah-ceramah agama, itu rugi benar dia. Bukan suruh belajar dari YouTube, tapi sekurang-kurangnya masa kita tu digunakan dengan lebih berfaedah. Buat aja YouTube tu, kemudian tulislah type nama tu. Type Azhar Idrus, Ustaz Azhar Idrus, ataupun ustaz apa-apalah, Ustaz Hazim Alias ada. Lagi ustaz apa lagi? Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man. Ustaz apa lagi? Yang ada selalu dalam YouTube tu lah ya. Dan sebagainya. Dia ada ceramah agama itu, berbagai-bagai tajuk, berkata-kata beribu-ribu tajuk ada. Jangan sibuk dengan hal-hal lain. Hendaklah engkau kemudian daripada sembahyang Isyak itu masyghul dengan muzakarah ilmu. Ataupun kalau tak ada nak tengok YouTube, pergi tempat orang-orang yang mengaji. Ada tak surau-surau masjid-masjid mengadakan majlis ilmu selepas solat Isyak? Ada tak? Ada. Ada satu masjid di Manjung sana. Dia semalam 2 kali tau. Mula-mula lepas maghrib. Sudah habis kuliah maghrib tu, sembahyang Isyak. Kemudian balik mereka setengah jam. Kemudian datang balik ke masjid. Ada pula kuliah lepas Isyak. Tiap-tiap malam berapa itu? Dah pukul 11 baru habis, baru balik. Nama masjid tu Masjid Al-Ihsan, Taman Samudra Manjung. Mana saya tahu tu? Mana saya tahu? Saya tiap-tiap bulan pergi situ. Mula-mula pukul 5 lebih ngajar muslimat. Lepas tu ngajar muslimin dan muslimat pula di masjid itu. Lepas tu saya balik, ada pula ustaz lain datang, namanya Ustaz Zaki. Ustaz Zaki tu PhD tau, doktor. Yang seorang sebelum dia tu apa? Doktor ke? Tok Bawang. Itu dia. Tiap-tiap malam ada waktu dua sesi. Bulan Ramadan dia ada tazkirah macam biasa juga. Tapi lepas tazkirah tu mereka sembahyang tarawih 20 rakaat. Pukul 11 lebih baru habis. Saya kena sekali lah tu, saya ingat macam biasalah. Saya tazkirah lah sampai sejam lebih. Saya ingat lepas tu 8 rakaat lah. Lepas tu mula-mula saya jadi imam. Lepas tu saya tak lalu jadi imam dah. Komel dah jadi imam. Datang seorang jadi imam. Dia jadi imam. Dibacanya Quran besar tu. Tahu Quran besar tu? Letak depan dibaca. Saya ingat 8 rakaat. Rupanya 20 rakaat. Padan muka aku. 20 rakaat penting. Rupanya itu apa nama-nama? Dia punya acara setiap hari. 2 kali sehari ngaji. Dia ikut benar lah. Tuan guru yang ngajar kitab ini pun tak ikut. Dia memang ikut. Itu dia. Jangan sibuk melainkan berada dalam majlis ilmu. Ini dia. Tapi ilmu tu biar ilmu yang memberi manfaat. Jangan sebarang ilmu. Ilmu yang memberi manfaat. Dah kabur dah ilmu yang memberi manfaat tu ada tak tanda-tandanya? Tak diam je belakang dia ni. Ada ke tak tanda-tanda ilmu yang memberi manfaat? Diam je dia ni. Ada ke orang pun? Ada ke tak ada tanda-tanda ilmu yang memberi manfaat? Ada. Apa tandanya? Nombor 1 apa? Ya Allah, jenuh dah ngapornya. Hari tu nulis saya tengok. Nombor 1 apa tandanya? Bertambah takutnya kepada Allah Ta'ala. Nombor 2. Nulis lagi. Nombor 2 apa?
kurang gemarnya kepada dunia. Nombor 3 apa? Lebih gemarnya kepada akhirat. Nombor 4, dia tahu kelemahan dirinya. Dia kenal keaiban dirinya. 4. Nombor 5, dia tahu tipu daya syaitan. Dan yang ke-6, dia tahu perkara-perkara yang merosakkan pahala ibadahnya. Kalau ada 6 ciri itu, artinya ilmu itu ilmu yang memberi manfaat. Nah, kalau tak ada, tak adalah. Walaupun dia belajar Al-Quran, walaupun dia belajar hadis, walaupun dia belajar fiqh, tasawuf dan sebagainya. Tapi kalau tak ada ciri yang ke-6 ciri itu, bukan ilmu yang memberi manfaat itu. Nah, ilmu yang memudaratkan. Ya? Dari 1. Ya dah, dari 1 ke? Dari 1. Alright. Nah, yang pertama, bertambah takutnya kepada Allah. Lagi alim, lagi takut. Lagi pandai, lagi takut. Lagi banyak ilmunya, lagi dia takut. Yang kedua, kurang gemarnya kepada dunia. Dia tahu dunia ni menipu daya. Jadi dia tak ada gemar sangat pada dunia. Ngambil dunia ni sekadar keperluan saja. Yang ketiga, lebih gemarnya kepada akhirat. Kalau ada pertemuan antara program dunia dengan program akhirat, dia pergi ke mana? Dia pergi ke mana? Di surau ni ada mengaji. Ustaz Ibrahim mengajar. Di waktu yang sama di Padang tu ada pesta rock. Ya. Yang ngajar siapa? Ning Baizura. Ya. Dia pergi ke mana? Pergi ke sana ke pergi ke surau? Maknanya ilmu tu ilmu memberi manfaat itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia tahu kelemahan dirinya. Dia tahu keaiban dirinya. Dia tahu kekurangan dirinya. Kita hari ini kita hanya tahu kekurangan orang lain. Nampak aja kekurangan orang lain. Kekurangan diri dia tahu. Itu yang keempat. Yang kelima, dia kenal tipu daya syaitan. Kenal dia dengan tipu daya syaitan. Sudah saya terangkan panjang lebar dulu ni. Syaitan ni suka ke tak suka majlis ilmu macam ni? Suka ke tak suka? Tak suka. Dia akan ganggu. Dia bawa berbagai-bagai senjata untuk menggagalkan majlis ini. Mula-mula dia buat apa? Ya Allah, dia jenuh ngaburnya. Mula-mula dia buat apa? Dia bawa celak. Tak berjaya dengan celak, dia bawa apa? Gincu. Tak percaya dengan gincu, dia bawa apa? Dia bawa apa? Tongkat. Dia bawanya tongkat. Tak tahu ke dia ni. Mula-mula bawanya apa? Celak. Celak bubuh tang mana? Tang mata tak betul. Tang mana? Tang mata. Bila kena celak syaitan apa macam? Mula-mula ngangguk aja depan ustaz tu. Itu dah kena apa? Ada dah orang sama? Ada tak? Kalau ada dah kena celak syaitan lah tu. Tak berjaya yang itu, dibawanya pula apa? Dibawanya gincu. Gincu bubuh tang mana? Dah pandai benar dia ni. Gincu bubuh tang mana? Tang bibio. Bila kena gincu syaitan macam? Macam mana? Nguap. Ustaz ngajar depan, dia ngajar di belakang. Tengok ada yang ngajar tak belakang tu, tengok. Ada tak? Sudah kena gincu syaitan atau? Yang ketiga, tak berjaya juga dengan gincu, dibawanya apa? Dibawanya tongkat. Apa guna tongkat? Dia nak berjalan pakai tongkat. Apa guna tongkat? Diketuk-ketuknya lutut. Lagi? Diketuk-ketuknya paha. Diketuk-ketuknya lengan.
Dia ketuk-ketuknya bau. Dia ketuk-ketuknya sendi-sendi tu. Udah lama betul dah ketuk-ketuk di sana tu. Sudahnya apa? Mula bersilat, betul berselemput. Ini tengok sikit lagi. Kejap ni elok bersilat, tengok sikit lagi lah. Berselemput dia. Rasa-rasa nak melunjuk. Segan pula ustaz ada depan. Kalau boleh nak baring tu. Kalau tirai ni tak ada lah. Baring je mah. Kalau ada tirai ni. Kalau ada pasang balik tromen ni. Saya tak nampak dari sini. Baring dia macam tu. Macam orang dengar radio lah. Dengar radio boleh tak baring? Macam itulah. Mujur dia buka dia buka ke dinding. Peledak. Siap. Itu setan punya arahan. Lama-lama dia bangkit. Dah selalu saya cerita ni. Dia bangkit apa buatnya? Nepuk perut. Ngapa nepuk perut? Nak ngaburkan dia tu sakit perut. Pastinya nak keluar kejap. Dia pun keluar. Sudah keluar apa buatnya? Apa buatnya? Dia ambilnya motor tu. Disuruhnya keluar. Tak ada start dulu tau. Suruh dulu keluar. Sudah lepas ke jalan raya tu. Baru di start. Dia pun cabut balik. Berjaya lah setan. Itu yang kelima tadi ya. Dia kenal tipu daya syaitan. Yang keenam, dia tahu perkara-perkara yang membatalkan pahala ibadah. Habis pahala ibadah tu. Dia tahu apa yang membatalkan pahala ibadah. Yang pertama ujub, yang kedua riak, yang ketiga takabur. Ujub, riak, takabur. Boleh tak kena kepada orang-orang yang melakukan ibadah tiga-tiga benda ni? Boleh tak? Tengah sembahyang, boleh dah ujub? Boleh dah riak? Boleh dah takabur? Boleh ya. Saya ngajar ni, ada tak ujub, riak, takabur? Boleh tak? Boleh. Kalau tak jaga betul-betul, ada ujub, ada riak, ada takabur. Ujub macam mana? Rasakan diri tu hebat. SS. Apa SS? Syok sendiri. Itu ujub. Andai aku ni, itu ujub betul. Rajin aku ni, ujub betul. Kuat aku ni, cantik aku ni, itu ujub. Riak apa? Apa itu riak? Membuat sesuatu jenis ibadah bukan kerana Allah. Begitu juga meninggalkan suatu ibadah bukan kerana Allah. Itu namanya riak. Takabur apa? Takabur. Dia merasakan diri dia tu hebat, kemudian dibandingkannya pula dengan orang lain. Saya ngajar ni, hebat aku ni. Itu apa? Itu ujub dong. Belum riak lagi. Belum takabur lagi. Hebat aku ni. Handai aku daripada Ustaz Syazan. Macam? Bila rasa hati tu, handai aku lagi daripada Ustaz Syazan. Macam? Udah takabur ya. Handai aku daripada Ustaz Shoaib alias. Tapi takabur tu. Cantik aku ni kata. Cantik aku ni daripada Siti Nurhalizah. Atau apa? Takabur tu. Bila dibandingkan dengan orang. Itu namanya takabur. Mana tak? Nak riak ke nak takabur? Mana tak? Dua-dua tak ada. Riak tak ada, takabur tak ada, mujub pun tak ada. Tiga-tiga tak ada. Alright. Itu nama tanda-tanda ilmu yang memberi manfaat. Kalau ada, lepas insya tu pergi. Surau ni ada kan? Majlis ilmu lepas insya? Tak ada. Cetera ada kan tengok. Datang dah orang. Cetera ada kan sekali-sekali. Sebulan sekali ke. Mula-mula sebulan sekali. Lepas tu kerap kan sikit. Sebulan 2 kali. Lepas tu seminggu 2 kali. Lepas tu apa kan? Perlahan-perlahan. Sikit-sikit. Makin lama makin banyak. Makin lama makin banyak. Makin lama makin bertambah. Mula-mula carilah ustaz-ustaz yang terror-terror tu. Lepas tu baru ustaz-ustaz biasa ni. Diperbanyakkan. Dia punya bilangan tu. Lama-lama orang biasa lah. Orang biasa ngaji 2 kali sebulan. Macam kita buat kuliah subuh juga tahu. Macam tempat-tempat ada tempat-tempat yang buat kuliah subuh. Tandak dia meh. Bila saya cadangkan nak buat kuliah subuh, tandak dia meh ustaz. Dia ngukur orang lain tu dengan diri dia. Dia ingat orang lain tu serupa dengan diri dia. Diri dia memang payah nak datang subuh. Macam lah hal. Kerana dia tak biasa sembahyang subuh berjemaah. Cuba buat. Ada satu tempat. Begitulah jawapan. Orang tak ada subuh ustaz kan. Saya suruh buat juga.
Buat mula-mula memang tak ramai orang datang. Lepas tu bulan depan datang lagi. Bulan depan ni datang lagi. Gini hari alhamdulillah setakat 30 orang ada datang dah. Ya. Di satu tempat tak nak saya sebut tempat dia, kamu tanya dia mereka pergi nanya tempat itu. Udah ramai. Udah apa? Istiqamah. Berterusan. Kita mau begitu juga. Kalau dah buat tak ada, makin lama makin merosot, barulah kita berhenti. Kadang bukan tentu apanya, bukan tentu ramai juga. Kadang-kadang mula-mulanya ramai. Lepas tu udah tak ada. Sudahnya udah tak ada langsung. Ada juga. Jadi kita cuba dulu. Jangan terus negatif dulu. Jangan terus pangkah dulu. Try dulu. Cuba pandu, try dulu. Baru kita tahu lepas itu kaedah apanya ya. Kesan. Alright, baca balik. Syahadat tadi ya. Hendaklah engkau kemudian dari sembahyang Isya itu masyghul dengan muzakarah ilmu. Artinya menuntut ilmu. Muzakarah pun boleh menuntut ilmu. Muzakarah tak ada tu guru. Sama orang ni buat fikiran, orang ni fikir gini. Itu namanya muzakarah. Bawa kitab dia baca. Macam orang tabligh selalu buat tu. Ada orang tengok orang tabligh buat tak? Lepas Isya tu dia baca satu hadis, orang lain dengar je. Tu boleh. Bagus tu. Kalau satu hari, setahun berapa hadis? Setahun berapa hadis dia dengar? 365 hadis dia dengar. Jadikan apa? Jadikan budaya. Lepas sembahyang baca satu hadis. Lepas sembahyang baca satu hadis. Itu muzakarah. Sekurang-kurangnya ada ilmu yang dibaca. Okey, ini muzakarah ilmu ya. Mana dia? Yang memberi manfaat, muzakarah ilmu yang memberi manfaat atau berzikir. Kalau tak ada apa-apa berzikir. Zikir ni banyak. Ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada tahlil, ada selawat, ada taqdis, ada baca doa, ada apa lagi? Ada baca Quran. Itu semua namanya apa namanya? Zikir. Namanya apa? Zikir. Cuma bahagian-bahagian zikir itu berbagai-bagai. Ya. Atau berzikir, atau membaca Quran. Baca Quran ni biar bersama ya. Biar bersama, ada tok guru yang jamaknya. Kalau seorang-seorang baca Quran, betul sesajalah. Tak ada siapa yang dengarnya. Betul aja dah bacanya. Kenapa? Kerana dia dengar dari dia. Jadi biar bagi orang lain yang pakar dalam membaca Quran, bagi dia dengar. Baru kita tahu salahnya. Kadang-kadang yang berdengar tu tak dengarnya, yang panjang dipendekkannya, yang pendek dipanjangkannya. Kadang-kadang makhraj huruf tak betul. Ya. Ta jadi to jadi ta, macam-macam bunyinya. Pasal kalau dia seorang-seorang tak ada siapa negur ni. Lebih elok lagi berguru, kemudian baca pula maknanya. Kalau dia baca Quran aja tak baca makna, serupa dia nyanyi lagu Hindustan tapi tak faham makna. Siapa pandai bahasa Hindustan angkat tangan? Nyanyi siapa pandai? Ramai yang pandai nyanyi Hindustan. Saya pun pandai nyanyi Hindustan tapi tak tahu makna. Macam itulah orang baca Quran tapi tak tahu makna. Kena baca makna itu. Seorang dah akhir dah habis baca, jangan banyak-banyak, dalam setengah muka ke semuka ke cukup tu. Betul baca maknanya, baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Kita baca, kita akan berjumpa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, itu baca maknanya. Seorang bacakan maknanya. Apa dia? Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu, dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu, dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Baru kita tahu bahawa Islam itu sudah sempurna. Ya, sudah lengkap, sudah complete, sudah perfect. Islam is already perfect.
Tahu apa kata perfect? Apa kata perfect? Sempurna lah. Tadi dah kabar dah dia. Benar-benar kita main pun. Islam itu agama yang perfect. Apa kata perfect? Sempurna. Kalau benda tu dah cukup sempurna, tak ada yang lain. Saya nak tanya ni, kalau sesuatu itu sudah sempurna, tak ada yang lain? Tak ada. Katakanlah suami puan-puan dia dah sempurna. Muda, kaya, baik, prihatin terhadap suami, terhadap isteri, pemurah terhadap isteri, lemah lembut dengan isteri, selalu bergurau dengan isteri, tak ada suami lain. Nak kata nak? Tak ada. Kenapa? Kerana suami puan-puan dia dah sempurna. Tanya orang depan pula. Kalau isteri tuan-tuan ni sempurna, yang pertama muda, yang kedua cantik, yang tiga pandai memasak, yang keempat seksi, yang kelima manja, yang keenam lemah lembut, yang ketujuh sentiasa senyum kepada suami, tidak ada isteri lain. Tidak ada isteri lain. Yang itu ndak. Saja melawak je lah. Tapi Islam sudah cukup sempurna. Mengapa kita ambil sistem lain sedangkan sistem Islam tu sudah cukup sempurna? Mengapa bila nikah kahwin ada pula cara lain daripada Islam? Ada pula deng kena keluri gitu. Ada tak apa itu? Ada dah orang buat apa itu? Bila keluri kahwin tu deng. Selamat pengantin baru, selamat bahagia. Bahagia apa yang masuk neraka? Ya Allah. Kalau tidak berhibur boleh ke tak boleh? Boleh. Panggil kumpulan-kumpulan nasyid. Daripada sekolah Ma'had Hafiz banyak, Kota Raja ada, di kampung ataupun ada, Darul Aitam namanya ada. Dia macam-macam di Ipoh ni pun banyak, di Tambun tu ada. Carilah kumpulan-kumpulan nasyid. Marhaban ada, selawat ada. Dapat juga hiburan, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dapat tak hiburan? Dapat ke tak dapat? Pahala dapat tak? Hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Kalau yang tadi, selamat pengantin baru, dapat hiburan tak? Dapatlah hiburan. Tapi pahala dapat? Tak dapat pahala. Lebih-lebih lagi kalau ngajak orang maksiat. Dapat apa? Dapat bala. Dapat dosa. Ada tak lagu-lagu ngajak orang maksiat? Ada ke tak? Mari kita menari, ye. Dapat apa? Dapat dosa. Lagu tahun 50-an. Ada tak ngajak orang buat maksiat? Saya tahun 50-an tahulah. Tahu lagunya? Nak dengar? Kalau tidak ada yang punya. Tak pernah dengar kan ni? Mari kita apa? Sambung. Jalan bersama. Dapat apa tu? Saya kejap ni dah dapat dosa. Tapi kalau lagu itu macam dapat dosa. Hiburan dapatlah. Begitu. Mengapa kita boleh ambil cara-cara lain daripada Islam, sedangkan Islam itu sudah sempurna? Dalam Islam tak ada lagi ruang untuk dimajukan lagi. Tidak ada ruang untuk ditukar-tukar. Tak ada ruang untuk dimodify. Tidak ada ruang untuk kita ubah-ubah. Kerana Islam itu sudah cukup lengkap. Bila baca Quran dengan makna sekali, baru kita sedar Islam itu telah lengkap, telah sempurna. Tak adalah kita nak meminda-minda hukum Allah lagi. Sudah tetap. Bila orang mencuri, apa kata Quran? As-sariqu was-sariqah faqta'u aydiyahuma. Si pencuri lelaki dan si pencuri perempuan, apabila didapati bersalah, apa buat? Potong tangan mereka. Dah ada dalam Quran tu, tak boleh ubah. Itu namanya hudud. Batasan-batasan. Hudud tu batasan-batasan. Ada hukum dalam Islam ni. Mencuri ini hukumnya, merampok ini hukumnya, berzina ini hukumnya, minum arak ini hukumnya. Itu dalam Islam dah lengkap. Tak ada lagi kita mengambil cara-cara hidup yang lain. Syaratnya kita tahu maknanya. Nak tahu mana?
Kena baca lah, jangan baca gitu je. Ya. Banyak kita akan jumpa hukum-hukum dalam Islam. Ya, dalam pendidikan, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Apa tu ya? Kalau baca ke mana apa? Wahai orang-orang yang beriman lagi, peliharalah diri kamu dan ahli-ahli kamu daripada api neraka. Jangan biarkan anak-anak kita masuk neraka. Jangan biarkan adik-beradik kita masuk neraka. Jangan biarkan ahli-ahli keluarga rumah kita tu masuk neraka. Sebab tu kalau ada naruh bibik di rumah tu, tentukan dia tu menutup aurat. Jangan ambil bibik yang tak menutup aurat. Kerana tu tanggungjawab kita tu. Menentukan mereka tu apa? Lepas daripada neraka. Hindarkan mereka tu daripada masuk neraka. Kita ada kita majikannya. Suruh dia betul dong. Bila keluar rumah suruh dia betul dong. Jangan biarkan dia nyemur kain. Nyemur kain apa? Ya Allah, dia pun tak tahu ya. Jangan biarkan dia nyemur kain ketang dada. Tahu ke ketang dada? Ada yang tak tahu lagi ya. Allah komen. Saya tak nak sebut berkemban tu. Itu istilah spesial untuk saya tu ya. Jangan dibiarkan bibik-bibik itu keluar rumah tidak menutup aurat. Kalau kita biarkan, kita nampak apa tak? Kita nampak, kita biar juga. Dapat tak kita dosanya? Dapat. Tahu. Walaupun dia tu bukan anak kita, tapi dia pekerja kita. Kita ada hak terhadap mereka. Kabarkan kepada mereka. Itu dia. Kalau itu termasuk wa ahlikum. Peliharalah diri kamu. Tapi dulu sendiri buat dulu ya. Ini ada mak-mak yang hantar anak ke tadika Islam. Anak tu bertudung, maknya terpongi. Ada tak? Ada ke tak? Ada. Itu tak betul tu. Dia nak diri dia dulu. Baru dia buat apa? Memelihara ahli-ahli dia. Ini dia, muzakarah ilmu ya. Itu namanya muzakarah ilmu. Ataupun apa, berzikir. Ataupun macam-macam lah ya. Mana dia? Atau membaca Quran. Tadi baca Quran. Atau mengucap selawat. Selawat ni apa? Allahumma salli ala Muhammad. Sekali aja kita selawat, apa dapat kita? Apa dapat kita? Allah akan balas balik selawat kita tu berapa kali? 10 kali. Sekali dapat 10. Sekali dapat 10. Sekali dapat 10. Ndak ke tak ndak? Sekali lagi, ndak ke tak ndak? Atas selawatlah. Malam-malam sementara nak tidur tu apa salahnya? Sementara gantung kelambu tu selawat. Sementara nidurkan budak tu selawat. Ada anak kecil nak nidurkan dia, selawat salahnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita apa? Mendodoikan anak. Pahala pun dapat, hiburan pun dapat. Banyak selawat. Dan jangan, mana dia? Selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau segala perbuatan kebajikan yang membawa kepada akhirat. Tiba ada adab nak tidur. Akan datang kita akan baca adab-adab nak tidur macam mana ya. Ini lepas ni insya-Allah ya. Yang bawa kepada akhirat. Dan jangan engkau masyghul. Apa arti masyghul? Jangan engkau sibuk. Itu masyghul artinya sibuk. Jangan engkau nyebuk. Pada waktu itu dengan berhikayat yang sia-sia. Nengok kau tak bingung tu ada dah hikayat. Kadang nengok cerita Malim Deman, hikayat tu. Kadang nengok cerita apa? Apa namanya? Dandan setia, itu hikayat tu. Walaupun bukan kita yang menceritakan, tapi kita nengok hikayat tu. Sia-sia tak? Sia-sia ke berguna? Sia-sia. 1 jam duduk depan kotak bingung tu, 1 jam dah habis masa begitu je, sia-sia, tak ada guna. Apa kata Allah?
wal asri innal insana lafi khusr. Apa dia? Demi masa sesungguhnya manusia itu sentiasa di dalam kerugian. Yang tak rugi 4 orang je, 4 jenis orang, 4 golongan manusia. Illal ladzi, lagi apa? Illal ladzina amanu. Yang mula-mula orang beriman. Yang kedua, wa amilus solihat. Orang-orang yang beramal soleh. Lagi, wa tawasau bil haq, dan berpesan-pesan dengan kebenaran. Dia pesan biar yang benar aja. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Wa sawasau bis sabr, dan berpesan-pesan dengan penuh kesabaran. Biar dia sabar. Tuan-tuan dan puan-puan, nak berdakwah ni kena sabar. Kerana macam-macam orang yang ditemuinya, macam-macam jenis manusia yang ada. Kena sabar. Kadang-kadang belum sampai lagi dah macam-macam hal yang berlaku di tengah perjalanan. Jadi kena sabar. Kadang-kadang hujan, kena menempuh hujan. Tambah ustaz ni tua ke muda? Tua ke muda? Mata terang ke kabur dah? Malam-malam kau apa nampak tau? Lacak juga. Kena sabar lah. Minta doa dengan Allah. Ya Allah, pimpinlah tangan aku supaya aku balik dengan selamat. Sebab sekarang ni saya tengah memikir kan, nak terus ke tak, nak terus ke tak berdakwah di tempat-tempat yang jauh-jauh tu malam-malam. Kerana mata dah tak apa nampak. Tapi sekarang ini belum dah masuk lembari lagi. Kalau dah masuk lembari dah, berhentilah. Kalau dari Ipoh tu insya-Allah sampai ke rumah. Tapi macam mana? Ngekor lori tu slow, saya pun slow untuk belakang. Kerana lampunya nampak. Kadang-kadang tengok lain tepi. Atau jalan di Malaysia ni bukan terang lainnya. Kadang tak nampak lain. Jadi kena sabar. Sebab balik rumah orang lain pukul 10 dah sampai, saya pukul 10.40 baru sampai. Perlahan aja tau. Keretanya laju, drivernya perlahan. Jadi kena sabar. Wa tawasau bis sabr. Alright, masyhur, jangan berhikayat yang sia-sia, yang tiada memberi manfaat kepada agama. Maka jikalau tiada mau masyghul akan yang demikian itu, majlis ilmu tak ada, baca Quran sudah, berzikir sudah, buat benda-benda manfaat sudah. Kalau tak ada apa-apa nak buat, maka tidak mau masyghul demikian itu, maka iaitu tidur terlebih baik. Kerana orang tidur tak ada buat dosa. Ada tidur buat dosa dah? Ada ke orang tengah tidur minum arak? Sebelum tidur ada. Tengah tidur ada minum arak. Ada orang tengah tidur main judi. Ada orang tengah tidur mencarut. Ada, itu bukan tidur, ngigor. Ngigor tengah apa? Bukan dia sengaja. Jadi bila tidur tak adalah melakukan dosa. Itu lebih baik daripada bangun lepas tu buat maksiat. Bangun, nengok, kotak, bingung. Bukan jam lah tu. Kalau tidur, itu lebih baik. Maka tidur itu lebih baik. Terlebih baik daripada sia-siamu. Bukan siam-siam dia, sia-siamu itu. Kemudian ini adab nak tidur. Maka apabila engkau hendak tidur, maka hamparkan tempat tidurmu itu padahal engkau tidur menghadap kiblat. Tidur biar menghadap kiblat. Bagi isteri-isteri yang ada suami di sisinya, tidur mestilah menghadap one more time, menghadap suaminya. Jangan sekali-kali bagi punggung pada suami. Lantak saya dah tua pada ni saya dah. Jangan tidur bagi punggung pada suami. Ngadap suami tu. Sementara nak tidur lah, udah tidur lantak tu. Nonggin ke? Tapi sementara nak tidur tu mesti menghadap suami. Kerana ketika tidur tu dah ada benda-benda suami tu nak menyatakan sesuatu kepada dia. Ada cerita-cerita nak disampaikannya di pejabat ke,
Sampai kena di pasar ke nak cerita pada dia. Kalau dah bagi punggung, macam mana nak bersembang? Ada bantahan. Any objection? Dia menghadap suami tu, tanda hormat kepada suami, tanda dia kasihkan suami, tanda sayang kepada suami. Walaupun tak ada apa-apa, saja tidur, menghadap suami juga. Jangan sekali-kali lari dari tempat tidur. Faham ke ni? Suami tu dah tidur, dia tampilnya lari pergi bilik lain. Jaga suami tu, tengok-tengok dah tak ada. Mana pergi mak dia ni? Berdosa, tahu? Dilanat oleh malaikat. Celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu, kata malaikat. Nak kan? Nak kan? One more time, nak kan? Tak? Itu sebab kalau saya ngajar itu bunyinya lantak dia marah-marah dunia saya lah. Kalau marah, kabur benda selesai. Suruh telefon saya, bulan depan tak payah dia datang ustaz. Ini dia. Jadi kalau tak ada suami ataupun orang lelaki, dia tidur hendaklah lambung kanannya menghadap kiblat. Tahu? Dia tidur kepala tang sini, kiblat sana dia. Kepala tang sini, kaki tang sini, betul miring. Lambung kanan tu menghadap kiblat macam orang dalam kubur. Ada pernah tengok orang baring dalam kubur? Bukan dia baring pun, dibaringkan dalam kubur. Lambung kanannya tu, dadanya menghadap kiblat dan dia tidur atas lambung kanannya. Macam orang dalam kubur. Itu cara tidur dia. Padahal engkau tidur menghadap kiblat, padahal berbaring atas lambungmu yang kanan seperti mayat di dalam kubur. Kenapa? Karena tidur itu mati kecil. Orang tidur tu mati kecil. Sebab sebelum tidur tapi doanya, Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan nama Engkau lah aku hidup dan aku mati. Jadi tidur tu mati tau. Tadi hidup, lepas tu mati. Boleh tak tidur terus mati? Boleh ke tak boleh? Ada tak orang mati tengah tidur? Mudah-mudahan kita orang itu dah tengah tidur tu mati. Lagi bagus, tak ada buat maksiat. Kalau bangkit dari tidur tak tentu. Tak tengah nari, tengah berjoget dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beri balangan, dom mati macam. Udah mati dalam nari. Atau karaoke, that's the way I like it. Dom macam. Tapi kalau tengah tidur mati, tak ada maksiat. Lebih-lebih kalau dia istighfar sebelum tidur. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Panjang menuk ayat. Panjang menuk ke? Hafal ke tak hafal? Tak hafal, tak ngapa. Ada yang pendek lagi. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hafal ke tak? Tak hafal juga? Tak ngapa. Astaghfirullahalazim. Hafal ke tak? Pada itu pun tak hafal, dia benar-benar lah pun. Jadi itu dia. Kalau yang panjang berapa hafal, tak apa, baca lah. Yang pendek hafal pendek lah. Tak nak berlagu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tak boleh kan? Tak boleh kan? Tapi sebab betul-betul astaghfirullah, bukan astaghfirullah. Mana ada ra dan ra, tak ada. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Sebut 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Bagus murid-murid tadika aku. Apa artinya? Apa artinya? Ampunkanlah aku wahai Allah yang Maha Agung.
Ampunkanlah aku wahai Allah yang Maha Agung. Astaghfirullahalazim. Ampunkanlah dosa-dosa aku wahai Allah yang Maha Agung. Ya. Ingatkan Allah pada ketika itu. Ya, kerana ada sini tahu. Nanti. Kerana apa? Kerana tidur itu seperti mati dan bangun itu seperti dibangkitkan daripada kubur. Bangun tu macam dibangkitkan daripada kubur. Sebab itu doa bangun tidur macam mana? Doa bangun tidur apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah betulnya. Segala puji bagi Allah. Allazi apa? Yang dia Allah tu ya. Allazi ahyana, yang menghidupkan kami. Siapa yang hidupkan kita balik? Pagi tadi. Siapa yang hidupkan balik? Allah menghidupkan kita. Kita puji Allah. Alhamdulillahillazi ahyana. Ba'dama. Apa itu ba'dama? Selepas. Setelah. Amatana, setelah dimatikannya kami malam tadi. Setelah dimatikannya kami, ya. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Akan dihimpunkan nanti kepada Allah Taala. Itu doanya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa kita? Tak apa lagi. Ikut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tiap-tiap pagi tu bangkit aja sebut. Baru bangkit tidur, baru masuk tandas, baru pergi mandi dan sebagainya, ya. Walaupun dia dalam haid tak apa, walaupun dia dalam hadas besar tak apa. Ya. Ingat niat zikir. Walaupun itu ayat Quran, alhamdulillah itu ayat Quran, tapi dia niat zikir, tak apa, tak ada berdosa, ya. Kerana dia niat berzikir kepada Allah SWT. Okey. Mudah-mudahan engkau mati di dalam kubur, dalam tidur itu. Maka mati dalam berbuat kebajikan. Artinya kita mati tengah tidur tu, mati dalam kebajikan tu, tak ada dosa. Kerana bila nak buat dosanya, takkan lari tengah tidur. Takkan berjoget tengah tidur. Takkan karaoke tengah tidur. Kalau dia karaoke pun bukan tidur namanya tu. Itu apa? Dia ngigau, tak ada dosa pun, bukan sengaja. Ada juga orang bangkit tengah tidur tu berjalan. Ada tak? Daydreaming namanya, bukan daydream apa lah. Ya, berjalan ke sana kemari tengah tidur tu. Ya. Itu apa? Itu apa gelon? Saya pun tak tahu apa gelon. Ya. Ngigau lah. Kita cakap Melayu senang, ngigau je. Ngigau tengah tidur. Jalan sana kemari, ya. Baik. Dan sunat ketika hendak tidur itu mengambil air semayang. Sebelum tidur apa buat? Ambil air semayang dulu. Udah ada yang nak protes. Hati macam mana Ustaz? Kami tidur dekat-dekat dengan suami. Ya ke dah. Ada orang tidur jauh-jauh. Jauh-jauh berdosa tau. Tidur biar dekat dengan suami. Ngadak apa? Ngadak suami. Atau dia biar adik suami ke je? Apa tu? Tak ada bersentuh ke? Batal tak uduk? Batal lah uduk tu. Tambah-tambah dia baru kahwin. Nantak lah saya sebut dia peduli saya dah. Dia baru kahwin. Ada ke biar apa itu aja? Bersentuh kulit tak? Bersentuh kulit. Bila bersentuh kulit lelaki dengan perempuan, apa hukumnya? Batal lah uduk. Atil lantak le batal. Bukan dilarang membatalkan uduk, disuruh mengambil uduk. Udah ambil uduk tu nak batal lah. Tak faham dekat sini? Yang disuruh mengambil uduk bukan jangan batalkan uduk. Lantak le batal. Kalau rajin lagi pergi ambil bila nak tidur betul-betul ambil uduk lagi. Tu kalau rajin benar, kalau tidak tak payahlah. Sekali tu dapat pahala mengambil uduk tu. Faham ke ni? Ya.
Bukan dilarang membatalkan wuduk. Ya, tak ada berdosa pula batal wuduk. Ya. Jadi sunat mengambil air semayang. Mengambil air semayang tu sunat, dapat pahala. Dan sunat engkau suratkan akan wasiat. Ini tak ada payah orang nak buatnya. Tulis wasiat. Wahai suamiku, wasiat. Ini wasiat saya, kata. Suami pun betul, wahai isteriku, ini wasiat saya kepada kamu, katanya. Kalau aku padam malam ni, jangan kamu tinggalkan semayang. Contoh aja, apa saja wasiat. Harta aku ni jaga baik-baik. Saya pelihara anak kita baik-baik. So isteri pun begitu juga. Kalau saya padam malam ni, abang kahwinlah lagi cepat. Nanti kalau tak padam, boleh tak kahwin? Tak boleh kahwin. Kalau tak padam, boleh tak kahwin? Boleh. Ini kalau dah padam, lagi boleh kahwin. Jadi wasiat tu bukan itu aja. Apa-apalah harta macam mana, anak-anak macam mana, emas perak macam mana, pakaian macam mana. Wasiat. Sunat ditulis wasiat. Sudah ditulis tu, bubuh letak bawah bantal. Esok pagi bangkit, ambil wasiat tu, simpan dalam lemari. Mana esok nak tidur balik, ambil wasiat tu, puh balik bawah bantal. Begitulah. Sampai bila? Sampai bila? Sampai dia padam. Tiap-tiap kali dia tidur ada wasiat. Ada buat ke tak? One more time, ada buat ke tak? Atau bila nak buat? Malam karang lah. Siang ni tulis wasiat dulu. Ya. Sunat engkau suratkan akan wasiat, maka engkau taruh di bawah bantal. Dan hendaklah engkau pada waktu hendak tidur itu taubat daripada segala dosa. Taubat tu cakap Arabnya apa? Astaghfirullahalazim. Itu taubat ya. Taubat daripada segala dosa. Jangan tidur dalam keadaan berdosa. Taubat daripada segala dosa. Serta membaca akan mengucap istighfar. Ya. Istighfar tu nama ucapannya, tapi sebutannya kan istighfar. Istighfar tak betul ya, apa ucapannya? Astaghfirullahalazim. Tapi namanya itu ialah istighfar. Dan ingat olehmu ketika itu seperti di dalam kubur. Ingat kita tidur tu adalah macam orang duduk di dalam kubur. Ya. Seorang-seorang di dalam kubur ada kawan dah, ada teman dah, ada geng dah. Dalam dunia ni ada geng. Kami orang pencin-pencin ada geng tau. Lepas haji sembahyang subuh tu, baca Quran, adalah 6 orang, 5 orang. Baca Quran, lepas tu pergilah. Mencari apa? Mencari minum pagi. 5 orang tu, geng pencin belakang tau. Subuh-subuh, lepas subuh tu. Dan pukul 8 tu pergilah. Kadang-kadang ke kampung, kadang-kadang ke Cenderiang, kadang-kadang di Ayu Kuning tu, sampai Ayu Kuning pergi tau. Mencari roti canai, mencari pulut, sampai ke Gunung Mesah tu mencari pulut tau. Itu kalau hidup dalam kubur. Bila masuk dalam kubur tu, seorang-seorang aja, tak ada kawan. Mana kawan tu? Dia kalau hidup, ada lah rumah dia. Kalau dah mati, di kubur dia. Tinggal seorang-seorang kita. Masuk dalam kubur bawa emas ke? Bawa gelang ke? Bawa cincin 24.4 juta ke? Bawa beg tangan Birkin ke? Tahu Birkin? Beg tangan Birkin. Terbawa dalam kubur kan? Tinggal. Mana tinggal? Tinggal di rumah. Tudung? Tinggal. Toka? Tinggal. Motor? Tinggal. Apa yang bawa? Amalan sahaja. Yang ngantor 3. Yang pertama hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga amalannya. Bila balik orang, 2 daripadanya balik. Yang tinggal bersama kita, amalan semata-mata. Itu dia. Tiada sertamu itu melainkan amalmu. Dan jika ada amalmu itu baik, maka engkau dapat nikmat yang tiada kehinggaan. Dapat nikmatnya tiada kehinggaan. Tiada terbatas. Sampai bila-bila nikmat tu ada ya. Tiada kehinggaan. Dan jika ada amalmu jahat, maka dapat seksa. Itu seksa tu lah. Tulis rumi atas tu. Seksa. S-E-K-S-A. Sekarang baca dah. Dapat seks pula begini. Sin kapsin tu seks sebenarnya.
Tak betul tu, apa? Siksa. Yang amat sakit, itu bukan sakat tu, yang amat sakit. Seperti firman Allah Taala, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Artinya barang siapa berbuat kebajikan setimbang semut. Semut tu kecil ke besar? Kecil. Kalau dia baik itu macam semutnya kecilnya. Dalam cakap Arabnya zarrah. Zarrah itu satu partikel yang paling kecil sekali. Dia lebih besar dari semut, tapi dah tak ada lagi nak dibandingkan cakap Melayu punya semut. Daripada semut sebut semut dah. Padahal semut tu bukan kecil benar. Zarrah tu lagi kecil dari semut Tapi kerana semut tu lah yang kita faham, yang orang Melayu yang faham benda kecil tu apa, binatang kecil tu apa? Semut. Dia buat macam semut. Yang kecil nescaya didapat kebajikan, dan sesiapa yang berbuat kejahatan setimbang semut yang kecil nescaya didapatnya kejahatan. Yang ini didapatnya dalam kuburnya itu. Dalam kubur tu ada 4 seksa menunggu. Dalam kubur tu ada 4 seksa. Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar nakir. Itu seksa yang pertama. Yang kedua, dihimpit kubur sehingga berselisih tulang rusuk. Dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Yang ketiga, didatangkan ular dan kala mematuk-matuk, menggigit-gigit sampai hari kiamat. Yang keempat, dimasukkan neraka ke dalam kubur. Itu 4 seksa kubur. Ingat, kalau lain-lain kali kalau tanya berapa seksa kubur, udah tak tahu jawab. Baru kejap ni ngajar. Berapa seksa kubur? Ada 4. Yang pertama, soalan, bukan soalan saja, soalan dan pukulan mungkar nakir. Pukulan. Yang takut tu pukulan, dia bukan soalan. Soalan dan pukulan mungkar nakir. Sekali pukul tahu 70 hasta terbenam ke bumi. Kalau dia tak boleh jawab lah. Yang kedua apa? Dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuknya. Mana tulang rusuk? Mana tulang rusuk, tuan-tuan dan puan? Ini. Berselisih. Ini pergi kemari, ini pergi kemari. Yang ketiga, didatangkan ular dan kala. Ular tu besar mana? Besar tengkuk unta. Itu ular. Ada besar tiang tu tak? Ada lah. Besar tengkuk unta. Panjangnya dari kepala ke ekor sebulan perjalanan. Dari mana ke mana saya pun tak tahu. Tak nak tahu, jalan kejap ni. Sebulan lepas tu berhenti, tang mana sampai. Sebulan perjalanan. Itu ular dengan kala. Namanya pun menggerunkan, Suja'ul Aqra' namanya, Suja'ul Aqra'. Nama ular tu, nama kala tu itu juga Suja'ul Aqra'. Gerun kita dengar ni. Mematuk-matuk sehingga hari kiamat. Yang keempat apa? Dimasukkan api neraka ke dalam kubur. Itu seksa kubur ada 4 ya. Dan di dalam akhirat, itu di kubur, di akhirat pun akan seksa. Di padang mahsyar kena seksa lagi. Ketika berhimpun di mahsyar seksa lagi. Matahari sejengkal dari kepala itu akan datang, kita baca insya-Allah. Dan sunat hendaklah engkau sediakan pada ketika hendak tidur itu sugi. Apa sugi? Sugi tu apa? Untuk menggosok gigi. Ada kayunya, namanya kayu sugi. Dia dibuat daripada kayu arak. Itu kayu sugi. Sunat hukumnya tahu. Nak semayang sunat bersugi, nak tidur sunat bersugi, nak baca Quran sunat bersugi, bila berubah bau mulut sunat bersugi. Itu namanya sugi ya. Kenali amalan bersugi itu dah tak ada lagi, orang dah tak ada amal. Adalah seorang dua yang amalkan, yang lain tu dah lupa dah. Puan-puan ada pergi Mekah dah? Ada beli kayu sugi dah? Mana dia? Mana kayu sugi yang puan-puan beli tu mana? Ada di rumah, okey lah tu. Yang udah hilang. Jadi itu digunakan sugi tu, bukan saja beli buat simpan aja. Itu sugi ya. Dan cerik, apa guna cerik? Nak ngambil air semayang bangun tengah malam, itu hendak cerik tu ya. Sugi dan cerik. Nak bangun tengah malam supaya apa? Semayang
Kinari tak payahlah nyimpan ceri, tak payah sediakan ceri, sugi pun tak payah kerana dalam bilik mandi dah ada beruk gigi. Ada tak? Tak payah nak tidur tu tak payah bersugi lagi. Ambil beruk gigi aja. Ada tak ubat gigi bilik mandi? Pakai ubat gigi. Ubat gigi pakai apa? Ubat gigi apa? Ya Allah, halal gel pakai. Lagi al-hilal, lagi al-mu'min. Jangan hargit. Tahu ke hargit? Saya tak nak sebut betul-betul. Hargit, gate ujungnya, tahu? Pakailah yang apa? Yang orang Islam buat, yang tak ada ragu-ragu, ya. Dengar ke dah mana? Balik kan cek apa ubat giginya. Hargit ke? Ya. Tarli ke? Tahu tarli? Tak tahu tidak lah. Ya. Pakailah yang orang mukmin yang buatnya. Ada dah ubat gigi mukmin? Ada. Tahu ada aja makai dak ya? Ya. Dan sugi. Tak payah sugi lah ya. Ada ubat gigi ada. Dan cerik. Cerik pun tak payah. Kerana kita bilik mandi apa? Ndak ayo apa buat? Ndak ayo pulah aja. Sekarang ni ayo dipulah, api dipotik. Ini payah pergi telaga lagi. Dulu mak ayah saya kalau tengah-tengah malam bangkit nak semayang, ke mana? Pergi telaga. Bawah telaga tu jauh tu dari sini ke pintu pagar tadi, jauh bawah tu. Tapi tak pernah miss mereka itu. Bangun tengah malam pergi ke telaga, ngambil air semayang, ngambil uduk, ceduk air dari telaga tu, ambil pula uduk. Lepas tu semayang tahajud. Terus habis pula kentut pula tu, ambil kali lagi. Ya, bukan ada elektrik masa tu tau. Berjalan dan gelap. Tapi tak pernah miss. Kita hari ni, ayo dalam rumah, api dalam rumah, Indo je tolok bangun. Faham ke Indo je tolok tu? Tak boleh lagi nak bangkit. Kalau bangkit pun apa buat? Kencin je. Lepas tu balik, dum tidur balik. Itu kita kena hari. Ngapa saya pandai menang abuah tu? Saya orang itulah. Okey. Ya. Dan sunat engkau niatkan pada ketika hendak tidur itu atas bangun pada tengah malam. Berazam, aku nak bangun pada tengah malam. Untuk apa? Berbuat sembahyang tahajud. Atau kerana bangun dahulu daripada waktu subuh. Kalau tak boleh tengah malam paling komannya bangun dekat nak subuh tu, pukul 5.30 tu bangunlah. Sekarang ni subuh pukul berapa? Pukul 6 lebih. Kalau 5.30 bangun tu dan tak sembahyang tahajud 2 rakaat. Dan sembahyang tahajud 2 rakaat, sembahyang witir 3 rakaat atau 1 rakaat. Kalau bagi orang pemalas dan penyegan, berapa rakaat? 1 rakaat. Rajin sikit 3 rakaat. Rajin lagi 5 rakaat. Rajin lagi 7 rakaat. Rajin lagi 9 rakaat. Rajin lagi 11 rakaat. Udah, itu aja. Jangan rajin benar lagi dah. Ya. Itu sembahyang witir ya. Sembahyang witir ni bukan bulan Ramadan aja. Tiap-tiap malam sunat ya. Jadi niat tu nak bangkit sembahyang tahajud dan sembahyang witir. Ya. Atau kerana bangun dahulu pada waktu subuh supaya engkau kerjakan sembahyang subuh pada awal waktu. Paling komannya berjamaah sembahyang subuh tu. Tak sembahyang tahajud pun sekurang-kurangnya dia berjamaah bersama-sama dengan jemaah yang lain. Kalau dia dapat sembahyang berjamaah subuh, apa dia dapat? Ini orang lelaki saja. Orang perempuan you are excuse. Tak apa. Orang lelaki. Kalau dia sembahyang subuh berjamaah, apa dapat? Tak ada orang lelaki ke depan ni. Apa dapat? Dia seolah-olah bangun beribadah sepanjang malam. Nak kita nak? Sekali lagi, nak kita nak? Atas subuh tadi mana sembahyang? Dah tunduk belakang. Dah tak orang nak angkat kepala. Supaya di awal waktu dia berjemaah. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, itu rahatur rahimahullahu ta'ala, ya, rahimahullahu ta'ala. Rak'atani fi jawfil laili kanzani min kunuzil birri. Artinya bermula
2 rakaat, tengok aja 2 tu dalwa. Dalwa tu du tapi 2 baca ya. 2 rakaat di dalam tengah malam itu, iaitu 2 perbendaharaan kebajikan. Perbendaharaan apa? Tempat menyimpan harta itu perbendaharaan. Kita dah, maknanya kita mendirikan perbendaharaan untuk kita di akhirat nanti. 2 perbendaharaan kebajikan di dalam syurga. Perbendaharaan itu dalam syurga. Ya. Maka perbanyakkan olehmu perbendaharaan itu akan bekalmu pada hari akhirat. Maka tiada mengkayakan akan olehmu oleh perbendaharaan dunia ketika engkau mati. Bila mati tak ada perbendaharaan dunia, tak guna lagi dah. Dia mati jutawan, berguna ke tak? Meninggalkan duit berjuta-juta ringgit, berbilion-bilion ringgit, berguna ke tak? Tak ada apa guna. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Pada hari yang tidak memberi manfaat harta-harta kamu dan anak-anak kamu, melainkan kamu datang kepada Allah membawa iman yang sah, iman yang baik, iman yang padu. Baru ada manfaat. Kalau tidak, tak ada manfaat. Lantarlah anak tu DO ke, anak tu engineer ke, anak tu doktor ke, anak tu peguam ke. Tapi kalau semayang tak tahu berapa duit reganya. Berapa dia harga anak tu? Semayang pun tak tahu, baca Quran pun tak tahu. Berapa dia harganya? 5 duit pun tak laku di sisi Allah. Jadi jangan bangga anak tu pangkat besar. Seronok kalau dapat anak tu cukup waktu dia semayang, mendoakan kedua ibu bapanya. Baru kita rasa seronok. Lantaklah anak tu kerjanya macam nyoh je. Jadilah. Asalkan mau mendoakan kedua ibu bapa. Kalau jadi DO pun tak semayang, apa gunanya? Jadi doktor pun tak sembahyang, berapa duit reganya? Jadi jurutera tapi sembahyang pun tak tahu, apa duit reganya? Saya berani cakap ni tau, pasal saya pernah jadi apa? Jadi guru tuition kepada sekumpulan lawyer dia pun tau. Dia mengambil saya jadi guru tuition dia. Ngajar apa? Ngajar alif bata, baca juzuk amma, alif bata, iqra 1 tu dia ajar. 3-4 tahun saya ngajar dia. Cara semayang dan sebagainya. Tapi lawyer tu orang intelijen ke orang bingung. Intelijen lekat lah dapatnya. Itu dia. Udah jadi lawyer tak reti lagi baca Quran. Jangan tanya siapa ya. Kalau ada kawan-kawan lawyer jangan tanya dia kan, tak payah ya. Ini dia. Sebab saya berani cakap ni. Ada dah orang dah umur 70, 60 baca Quran tak reti lagi? Ada ke tak ada? Ada. Jadi sebab itu kita tak usah kagum dengan pangkat-pangkat besar tu ya. Wallahu a'lam. Dah tu. Sekian dulu. Saya udah ngajar kejap ni 1 jam 12 minit 58 saat.